A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di dalam siri Qalbil Quran yang ke-20. Kali ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk meneliti penggunaan kata ab membawa maksud ayah, al-walid juga ayah di dalam Al-Quran. Apa perbezaan dua kalimat ini digunakan di dalam Al-Quran? Di dalam siri yang lalu, kita bercerita bahawa ramai para mufassirin mengatakan tidak ada persamaan kalimat di dalam Al-Quran. Kalau digunakan zauj, pasangan, maksudnya lain, walaupun yang dimaksudkan adalah imra'ah. Ketika menggunakan imra'ah, membawa maksud yang lain. Begitu juga al-ab dan al-walid. Punya makna tersendiri, punya fokus tersendiri. Mari kita tengok apa maksud ab dan walid menurut para mufassirin. Al-ab lebih kepada tarbiyah, riayah, inayah, al-islah wa ta'lim. Itu maksud al-ab. Maksud al-walid pula proses tawalud, melahirkan, tanasul, membina keturunan, at-tafarruq li husulil walad, menghabiskan seluruh waktu fokus untuk proses mendapat anak. Mufradat al-fasil Quran liraghib al-asfihani. Ini maksud yang diguna keseluruhan, membawa maksud al-ab dan walid ini punya fokus yang berbeza. Cuma makna keseluruhan yang diberi oleh para mufassirin, al-ab ini membawa maksud bapa dekat dan bapa jauh. Dan diguna selalunya yang jauh, bapa yang jauh. Juga bapa yang dekat, bapa direct, bin ayahnya, itu diguna juga al-ab. Al-walid tidak diguna seperti ab. Walid ini bapa direct. Kebanyakan dalam Al-Quran adalah bapa direct. Bila berdoa kepada walidaina, di doa kepada kedua ibu bapa kami, al-walid selalu digunakan untuk bapa yang direct, bukan bapa-bapa yang dulu. Ini dapat kita lihat di dalam ayat. Mari kita teliti ayat-ayat berikut. Al-ab, yang pertama, al-ab membawa makna al-walid. Ab membawa maksud walid, bapa yang direct, yang dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Yusuf. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ayat 4. Ketika Yusuf kata kepada bapaknya Yaqub, itu bapa direct. Jadi al-ab di sini membawa maksud al-walid. Satu. Kerana walid adalah bapa direct. Kedua, al-ab membawa makna datuk. Tapi boleh jadi datuk yang dekat, boleh jadi datuk yang jauh. Kalau Bani Israel banyaklah cerita, millata abikum Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kamu kena ikut agama datuk nenek kamu dulu. Disenaraikan Ibrahimnya, Ishaqnya, Yaqub. Jadi millata abikum Ibrahim, mana datuk yang jauh dan datuk yang dekat. 3, al-ab datang dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad. Ada ab, ada musanna, ada jamak. Abawan, ada abawain, ada aba jamak. Al-walid datang mufrad, walid, dia datang musanna, walidan, walidain, tapi jamak dia tidak datang. Dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat al-walid ini, walidun atau walidin, tak pakai. Kerana yang dimasukkan mak bapak direct. Mak bapak bukan ada 3, mak ayah tu kita hanya ada 2. Jadi walidain sahaja. Sebab itu
ada ulama yang tidak selesa bila kita doa Allahumma ghfir lana zunubana waliwalidina. Mereka tidak suka guna walidi jamak kepada kesemua ibu bapa kita. Dia nak waliwalidaina kerana ini yang disebut di dalam Al-Quran. Waliwalidina tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi dari sudut bahasa, walidina masih boleh diterima, tetapi cuma tidak diguna di dalam Al-Quran. Tidak sampai peringkat haram lah. Boleh dipakai. Cuma ulama yang ingin perkara ini mengikut Al-Quran, mereka tak gunakan wali-walidina, mereka tetap menggunakan wali-walidaina. Mari kita tengok seterusnya. 4. Dalam soal nasab, Al-Quran guna ab, tidak guna al-walid. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Surah Ahzab ayat 5. Soal nasab tidak dinisbahkan kepada walid. Tak pakai kalimat ini. Mereka hanya akan pakai, Al-Quran hanya memakai li'abaihim, guna kalimat aba. Ini khusus kerana aba ini membawa kata yang lebih kukuh, pembinaan keturunan yang kuat. Dia tidak guna walid. Walid ni hanya yang direct sahaja. Jadi nak panggil mereka ni dengan keturunan mereka. Bila sebut keturunan tu dia salah silah dia panjang. Jadi untuk soal nasab, Al-Quran tidak pernah menggunakan walid, hanya menggunakan ab sahaja. 5. Pesan bakti dan ihsan hanya guna kata walidain. Yang 5, pesan ihsan dan bakti kepada kedua ibu bapa ni hanya menggunakan walidain, tidak guna abawain. Kerana lafaz al-walid lebih dekat untuk tuntutan tersebut. Untuk berbakti itu Allah Ta'ala nak bagi nampak, guna walidain, bapa direct kamu. Itu kamu kena betul-betul beri ihsan, betul-betul berbakti kepada kedua ibu bapa kamu. Wabil abawain tak diguna. Wabil walidaini ihsana. Bab tuntutan ini Al-Quran menggunakan walidain. Wabil walidaini ihsana, hampir sebahagian besar ayat yang Allah Ta'ala pesan agar kita taat, berbakti kepada kedua ibu bapa, membuat ihsan kepada mereka, menggunakan wabil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu penggunaan walid. Di sudut Allah Ta'ala tuntut untuk kita berbakti, buat ihsan, pakai walid. 6. Ni luar biasa sikit. Soal warisan, urusan harta, Al-Quran guna dua-dua kata ini. Dua-dua walid dan ab diguna dalam soal warisan. Kerana kedua-duanya terlibat dalam urusan tersebut. Dua-duanya ada yang layak, dua-duanya mendapat harta warisan. Jadi dua-duanya dipakai di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok surah Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan, guna walidan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Orang perempuan juga berhak, ada nasib, ada bahagiannya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka. Ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Kedua ibu bapanya, setiap seorang daripadanya dapat 1/6 daripada apa yang ditinggalkan oleh anak mereka. Fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawah, kalau dia tidak miliki anak, akan diwarisi oleh kedua mak ayahnya. Mak ayah tadi dipakai abawah, ab. Jadi dalam urusan pembahagian harta, warisan, Al-Quran menggunakan dua-dua kata ini kerana dua-dua kata ini terlibat dalam
mendapat harta warisan. Masya Allah, penggunaannya kadang berdekatan, kadang khusus, kadang tak dipakai langsung, kadang dipakai bersama, kerana dua-dua kata ini punya khususiat tersendiri. Masya Allah, detail dan terperincinya Al-Quran sangat diqqah, sangat terperinci penggunaan kalimat yang Allah Ta'ala letak di dalam Al-Quran ini. Masya Allah, ini i'jaz penggunaan kalimat yang dekat tetapi tidak membawa maksud yang sama dan diguna pada tempatnya, pada waktunya, pada ketikanya yang sangat tepat. Sehingga bertemu lagi, semoga bermanfaat di qalbil Quran seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Lillah, lillah, ya fu'amali lillah, wali hifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran.